Kamera on semua. Mula kat rumah ke apa tu Mula? Kat rumah Oh, kat rumah. Dengar tak? Dengar? Dengar. Ya, jelas ya? Dengar. Dengar. Ustaz kat rumah kat mana tu? Jangan heran. Ustaz. Jabat. Faham. Dah cukup lah. Okey, Fuad dia dengan saya, menempel dengan saya, Fuad. Okey. Ada Fuad. Dia ikut satu pun tak lepas dia kata. Aku malu. Audi. Ustaz Nuri Kejap apa khabar? Baik Haji. Haji, tutup muka lah Haji. Dah lama nampak. Aduh. Ini penjarakan sosial ni. Tak sosial. Tak boleh marah. Kita kat tu kau boleh berpeluk. Dah kat situ. Dah cukup ke Ali? Gambar terbalik kan tu. Gambar terbalik ya. Belakang ada katil gambar tu. Ustaz Kamal. Ya. Ni tiap-tiap orang kita baca Iqra' ke ni? Nak test. Makhraj huruf. Macam tu semua lari je. Saya jawab Iqra' satu Ni Google. Norizan tu Sorry ya, ni kejap ya. Norizan tu Iqra' satu. Okey, kita terus ke Iqra' 5. Okey. Aduh. Iqra' 5. Okey, jap. Semua dah cukup tak? Okey, saya mula dah dulu InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-muzhib lilisani min nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu anullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk kita membincangkan tentang program kita, iaitu penghayatan Al-Quran bagi iaitu untuk kolej kita, Kolej Kediaman Taguh. InsyaAllah kita tak bincang panjang lah, cuma kita nak menjuruskan
kepada apa yang kita nak uji pelajar kita lah, supaya dia sama ada dia di skala 1, di skala 2 ataupun di skala 3. Cuma kita beberapa tempat sahaja kita ambil lah. Kita minta semua tuan-tuan dan puan-puan membuka Iqra' 5, buku 5, muka surat 20. Buku 5, muka surat 20. Semua dah ada Semua dapat Buku 5, muka surat 20. Ustaz, Ya. kami staff belum dapat Iqra'-nya. Nanti kami cari. Oh, kami dalam WhatsApp ada Dalam WhatsApp fellow dulu. WhatsApp Velo, kami tak ada WhatsApp Velo. Boleh tak sesiapa yang Minta tolong Share kawan. kan lah, share kan. share kan? Minta Saya share jap. Tuan punya badan. terima kasih. Amal, kau keluar awal sangat Mal dalam aduh. Awal sangat tak keluar. Aduh. Baru boleh keluar. Relax dulu. Mal, kau bukan Hafiz Iqra' ke? Mal. Dah. Okey. Okey. Akmal dah bagi tengok. Tengok. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita menyambut sabdaan Nabi SAW, iaitu sekiranya lah, maksudnya kalbaitul kharib. Nabi SAW bersabda, iaitu yang mafhumnya sesungguhnya sekiranya seseorang itu tidak ada dalam hati mereka Al-Quran sedikit pun, pastinya seperti digambarkan seperti rumah yang usang, kan? Rumah yang usang. Jadi kita kena fikirkanlah supaya pelajar-pelajar khasnya kolej kediaman kita sekurang-kurangnya mereka dapat mengenal Al-Quran sedikit sebanyaklah, dan juga hukum-hukum tajwid untuk mereka seterusnya untuk mereka tinggalkan bumi paguh ni kan, insya-Allah. Jadi kita nak dapatkan database dulu lah, database pula data untuk skala 1, 2, 3 Jadi yang pertamanya kita kena test dia tentang bacaan kita muka surat 20 ni, bacaan mim mati bertemu dengan ba lah, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi tu kita boleh, pertama kita boleh rapatkan mulut kita ataupun kita renggangkan bibir kita. Kita ambil sikit-sikit sikit-sikit kita nak test tu bukannya semua, kita ambil sikit-sikit supaya yang dibaca tu kita boleh test lah. Jadi dengar dulu saya punya bacaan lah. Jadi mim mati bertemu dengan ba, boleh kita rapatkan bibir kita ataupun kita renggangkan. Jadi dengung dia dikira 3 harakat ambil point dulu lah. Semua kena ambil point. Ustaz. Ya. Iqra' 5 ayat 20 kan? Iqra' 5 muka surat 20. Nak test tu, test yang pertama pun okey. Satu ayat kita bukan nama-nama pun. Kalau contohnya dia tengok perkataan tu kan, dia tak boleh baca. Itu maknanya kita letakkan satu lah. Kalau dia fabashir dia dah nampak lah. Cuma kita kena tekankan lagi lah kelancaran dia tu. Itu kita letakkan Iqra' yang kedua. Kan? Kalau contohnya dia tengok sekali dah tahu dah. Contohnya fabashirhum bi'adzabin alim. Itu kita letak yang ketiga. Kalau dia tengok aja, datang tengok aja, tak nampak tulisan tu, maknanya
Iqra satu. Itu satu lah dia punya ni. Kalau dia baca fabashirhum ataupun fabashirhum bi'azabin alim. Maknanya dia tak tahu tajwid. Dia tak tahu tajwid. Maknanya kita akan letak dia dalam skala yang kedua. Kan? Kalau dia tahu tajwid tu dia maknanya kadang-kadang dia tak tahu tajwid. Tapi dia reti baca. Ada juga. Kita kena tanya dia lah. Contohnya, okey, dia baca fabashshirhum bi'azabin alim. Okey. Ni mati bertemu ba. Apa hukum dia? Kita tanyalah sikit. Kita catat kat situ. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi macam mana baca? Ya. Di. Salah satu cara kalau saya nak tengok ialah saya tengok bibir dia, Ustaz. Ya, bibir. Bibir main peranan lah. Kalau tiada bibir, tiada lah. Kalau dia baca macam cakap bahasa Melayu je, ada tak betul lah tu. Itu tak betul lah. Makhraj ni maknanya kita kena fabashir, contohnya fabashir bi'aza disebut bi'aza kan. Jadi dia diletakkan Iqra satu. Sebabnya daripada makhraj dia dah jauh dah. Ustaz, satu lagi saya nak tanya, sebenarnya apa yang saya nampak dalam penilaian ni, dia satu berkaitan dengan kelancaran, tajwid, jadi makhraj huruf tu termasuk dalam tajwid ke? Makhraj huruf tu. Kelancaran, makhraj huruf termasuk dalam tajwid tak? Makhraj dia tu termasuk dalam tajwid. Tapi dia ni kalau makhraj huruf, dia kena bermula daripada yang satu. Tapi sebenarnya Ustaz, makhraj huruf pun cara dia sebut kita dah tahu dah cara. Ya betul. Dah tahu. Dia tak betul lah. Contohnya bi'azza tu dia sebut bi'azza. Contohnya bi'azza ujung lidah. Jadi dengungnya dikira 3 harakat. Fabashshiruhum ataupun renggangkan bibir. Renggangkan bibir. Fabashshirhum bi'azab. Fabashshirhum. Baru tutup. Ataupun boleh rapatkan bibir. Fabashshirhum bi'azabin alim. Okey, ayat seterusnya. Ayat tadi atas tadi kafartum ba'da imanikum. Jangan kita yang test pula tengah langgang pula kan. Paling kurang pun 3 ayat ni pun kita dah lancar lah. Contohnya kafartum ba'da imanikum. I 2 harakat. Imanikum. Kan kafartum ba'da imanikum. Salah lah. Yang test pun salah, yang apa pun jadi tak dapat nilai lah. Jadi kita kena tahu kafartum ba'da imanikum. I 2 harakat. Imanikum. Faham Jadi kalau dia terbaca panjang tu masih maknanya dia tak tahu hukum lagi lah tu. Kafartum ba'da imanikum. Tu salah lah. Salah sebab terlebih tajwid ni. Dia kena fokus 4, 5, 6. Ataupun dia tak tahu, memang ada yang boleh baca tapi dia tak tahu tajwid. Contohnya dia baca betul kafartum ba'da imanikum. Dia tahu, dia reti baca tapi tak tahu tajwid. Itu ada satu lagi orang kata masalah juga. Tapi bagus juga. Dia boleh baca tapi mungkin kita letakkan dia dalam skala 2 lah. Sebab kita akan ajar tentang hukum-hukum tajwid. Kan? Hukum-hukum tajwid. Okey? Yang kedua, fabashshirhum bi'azabin alim. Fabashshirhum. Itu dengung. Fabashshir. Fabashshir. Shir.
Jangan baca fabashir pula. Fabashirhum. Dengung? 3. Fabashirhum bi'azabin. Bi'azabin alim. Itu jangan dengung. Bi'azabin alim. Salah lah. Sebabnya di situ hukumnya izhar. Bi'azabin alim. Kalau kita nak test lah, kita jangan banyak-banyak. Maknanya kita fokus yang ni. Ayat-ayat yang tertentu sahaja. Boleh faham ayat-ayat yang tertentu saja. Okey, yang keduanya sikit je. Kita sentuh juga. Okey, cuba baca. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Bihurin. Hu tu 2 harakat. Bihurin. Bihurin 'ain. Bihurin. Okey, tu kita baca izhar. Maknanya jelas. Bihurin 'ain. Ni okey dah. Okey, cukup Jadi yang pertama, kafartum ba'da imanikum. Okey, semua kafartum ba'da imanikum. Kalau baca kafartum ba'da imanikum, dia ba tu mim dengan ba tu dekat, maknanya dia kurang daripada segi tajwid. Kurang dari segi tajwidnya. Kalau yang tak boleh betul-betul memang tu tak nampak lah. Itu dia kena iqra' yang kedua ataupun yang ketiga. Tapi skala 1 lah. Sebab dia nak menyambung tu. Menyambung huruf. Menyambung huruf tu dalam iqra' yang kedua atau yang ketiga. Dia boleh baca, tapi bila sambung-sambung ni dia dah tersekat-sekat. Itu skala 1. Okey? Ada pertanyaan sebelum saya ubah nak test budak ni? Ustaz, jadi ni untuk permulaan nanti kalau kita screen student tu, maknanya kita gunakan muka surat 20 ni lah. Muka surat 20 lah. Tapi baca tu je. Yang saya sentuh je. Kalau tersentuh lain kan jadi takut yang kita pun salah, orang tu pun salah. Okey. Jadi itu yang saya dengarkan dulu bacaan dia. Yang pertama, okey, contohnya dengar saya baca. Kafartum ba'da imanikum. Imanikum. Ya, imanikum. Kafartum tu 3 harakat jadi kan? 3 harakat. Dengung tu 3 harakat. Oh, masuk. Okey. Kafartum. Okey. Imanikum tu 2 harakat kan? Ba'da imanikum. Okey. Ya, kalau dia ba'da imanikum, tu dia langgar tajwid lah. Tu masuk, dia boleh baca kafartum ba'da imanikum. Tu dia boleh baca, tapi dari segi tajwid, itu masuk keempat pula. Yang kedua. Skala yang kedua. Okey. Jadi yang kedua, fabashirhum bi'azabin alim. Azabin alim jangan dengar pula. Bi'azabin alim. Salah. Izhar tu. Fabashirhum bi'azabin alim. Yang ketiga, wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Okey? Disentuhlah. Satu, yang kedua tu fabashirhum bi'azab tu. Zal ni ujung lidah bi'azab. Ujung lidah bi'azab. Nampak bi'azab. Kalau dia sebut bi'azab, maknanya tak betul lah. Daripada segi dia punya makhraj. Tapi kita kena tengok dia punya bacaan. Lepas tu dia kadang-kadang
dalam kita nak mengajar ni, dia tahu, dia boleh baca, tapi dia salah daripada makhraj tu pun, itu peranan bila pembimbing atau pengajar dalam kelas. Dia boleh baca tapi dia ada banyak langgar makhraj. Itu kadang-kadang tengok pembimbing atau pengajar tu. Itu kita tengoklah. Dia boleh baca tapi dia terlanggar tangan. Itu biasa bi'aza. Ya, jadi bi'aza, ujung lidah bi'aza. Kalau zai wa zawwaj, wa zawwaj. Zai dengan zal lain. Ya, siratal lazi, ujung lidah lazi. Lazi. Macam talhaqi ni. Nak dengar seorang-seorang baca. Allah. Okey. Bi'aza bin Adim. Okey. Kita teruskan muka surat yang ke-27. Kita tak test banyak lah. Cuma kita nak tahu kan kedudukan budak ni je. 27 ni panjang pendek lah. 6 harakat. Dan juga 4 harakat. Kita 6 harakat. Walau dhalin. Sebab kita test ni, sebab kita nak tahu dia punya, salah satu kita nak tahu dia punya Al-Fatihah lah. Kan? Adakah Al-Fatihah dia tu walau dhalin tu dipanjang ataupun dipendekkan. Jadi kita tahu kedudukan budak ni, dia masih tak tahu dhalin ni baca dengan 6 harakat. Mad lazim kalimi musaqqal. Namanya mad lazim kalimi musaqqal. Dia tahu panjang tapi dia tak tahu hukum. Ada juga. Kan? Itu yang peranan kita, pembimbing, kita tahu kedudukan dia. Dia boleh baca tapi dia tak tahu hukum. Ada. Dia tak boleh baca. Kan? Kurang baca tapi dia tahu hukum. Ada juga. Pada hukum. Ni mati bertemu ba, dia macam menghafal. Tapi dari segi bacaan dia kurang. Tu kita nak letakkan kat mana? Contoh yang tadi, dia tak tahu hukum tapi dia boleh baca. Kita letakkan skala yang kedua juga. Sebab masa skala yang kedua, Iqra 456 akan dijelaskan hukum-hukum ni. Hukum ni mati bertemu ba, nun mati bertemu ba, kan? Hukum mad lazim, kalim musaqqal dan sebagainya lah. Boleh faham Ada persoalan? Tak ada. Okey. Jadi walau dhalin, dia baca 6 lah. Walau dhalin, walau dhalin. Amin. Kan? Tu kita nak tahu supaya budak ni dia betul ke tidak dia punya walau dhalin. Dia baca walau dhalin, maknanya dia langgar hukum dah. Maknanya dalam sembahyang dia memang setiap hari dia baca adalah dari segi hukum tajwid dia langgar. Faham dia langgar lah. Ni baca 6. Walau dhalin. 6 harakat. Namanya mad lazim kalimi musaqqal. Kalimi adalah kalimah, musaqqal maknanya berat. Maknanya berat. Sebab apa berat? Huruf mad bertemu huruf bersabdu. Huruf mad apa dia? Alif tu mati tu. Alif ni, ini mati ni, bertemu huruf yang bersabdu selepas ni. Ni dengar Nampak? Ni tunjuk Alif ni mati sebelum dia bagi atas. Itu huruf mad bertemu huruf yang bersabdu. Itu jadi mad lazim kalimi musaqqal. Huruf mad bertemu huruf yang bersabdu. Cukup Kau berat kan? ini masuk mad kan? Nak tahu je. Kita nak tahu dia betul ke tidak. Saya Mak Nur Rizal ni, Ustaz. Mak Nur Rizal. Mak Nur Rizal. Okey, 6 harakat Baca 6 harakat. Okey. Okey, 6 harakat. Kalau dia baca 2 harakat tu, maknanya setiap hari dia salah lah.
dalam Al-Fatihah tu. Itu kita dah boleh tahu dah. Dia di mana, takuk mana ataupun tahap mana. Okey? Ja'atit tammatul kubra. Ja tu 4. Mat wajib Ja 4. Okey, mat wajib. Kita test sikit aja. Saya tak nak test banyak-banyak. Kita nak tahu dia boleh baca ke tidak. Kita ambil 2-3 tempat, dah cukup dah. Kalau kita test banyak-banyak, kita pun penting. Saya nak bagikan kepada fellow-fellow ataupun pembantu fellow ataupun staf pentadbiran gambaran bacaan yang kita nak test pada hari tersebut. Jadi kita tak nak banyak baca. Nanti kita ni macam orang kata apa, kita dah lah salah. Bagaikan mengajar anak kita mengajar anaknya pula kan. Kalau lagi Quran, kalau salah lagi salah, takut. Itulah, kalau Quran salah lagi bahaya kan. Jadi kita ambil kan. Okey, yang tadi 6 harakat waladdallin. Kira kan. Yang kedua, kita testkan tu yang tadi ayat yang ja tu. Ja'atit tammatul kubra. Ja tu 4. Ja'atit 6. To tu to sebut to dulu. Baru masuk kan. Boleh Jadi masuk dengung matul kubra. Okey. Jadi kalau budak baca ja'atis tammatul kubra, maknanya dia skala yang kedua. Dia kenal tapi panjang pendek dia langgar. Dia baca ja'atis tammatul kubra. Dia boleh baca tapi dia langgar tajwid. Jadi kita masukkan dia dalam skala yang kedua. Dia kenal tapi dia tak boleh, dia tak kenal baca panjang pendek tu. Sebab dalam skala yang kedua tu Iqra 4 dengan 5 ditekankan tentang bacaan panjang pendek, mat, idgham dan sebagainya lah. Di situ. Yang tak kenal tajwid, kita masukkan skala yang kedua juga. Dia boleh baca cantik, baca cantik, tapi dia tak kenal tajwid, kita masukkan skala yang kedua juga. Sebab skala yang kedua tu 4, 5, 6 tu kita fokuskan kepada tajwid. Dia tahu hukum atau mat dan sebagainya. Okey, dah cukup Jadi ambil bacaan dulu. Ambil bacaan. Ja tu kita baca 4 Ja tu kita baca 4. Diulang lagi sekali. Ja'atit tam. Masuk tu. Ya. Tam. Tam. Dia tam. Tam. Matul kubra. Kubra 2 harakat. Kubra. Tu panjang. Kubra 2 harakat saja. Jangan 4 harakat. To 6 harakat. 6 harakat sebab apa? Mad lazim kalimi musaqqal. Sebab mad lazim kalimi musaqqal, sebab to ni alif mati sebelum dia berada atas, depannya ada huruf yang bersabdu. Huruf mad alif mati sebelum dia berada atas bertemu huruf yang bersabdu. Jadi 6 harakat. Boleh nampak 6 harakat. Saya tunjuk ni tulisan dia nampak tadi. 6 harakat. 6 harakat. To, sebut to dulu baru masuk. To dulu. Kalau dia masuk tom, tak betul lah. Tommatul. Alamak, tak nampak.
Ana. Ni. Puan Jadilah ni. To tu. To tu. Kan? Jadi to tu sebut to dulu. To dulu. To baru masuk. Tommatul. Kalau dia sebut tommatul, tak betul. Dia panjang tapi tak betul. Dia tak sebut to tu to tu patut dipanjangkan. Bukan terus masuk. Tommatul, salah. Dia sebut to tu. Tommatul. Betul kan? Jadi sebut to tu. Baru masuk ummatul kubra. Okey, khalas. Okey, baik. Okey nampak diulang sekali. Okey, khalas. Dah, cukup satu. Kalau nak dites lagi tu mim tadi dengan cuba kita buka Iqra 6 pula. Alamak, saya punya ni tak boleh pula. Tak keluar pula lah. Iqra 6. Sekejap Busy. Macam mana ni? Dah tak keluar. Aku dah. Ni, dia tak keluar Iqra 6. InsyaAllah kita sentuh sikit lah Iqra 6 Tadi Iqra 5 muka surat 20 dengan 27. 20 kita sentuh mim mati dengan ba. 27 tadi panjang pendek iaitu mad lazim kalimi musaqqal dengan juga mad wajib. Mad wajib. Kita sentuh sikit lagi bacaan sambung juga iaitu Iqra 6 muka surat 1 kan? Muka surat 1 kita ambil sebaris saja, cukup lah sebaris je macam mana dia nak sambung. Okey, contohnya tu habban habban wa nabata. Kalau dia sambung habban wa nabata itu salah. Dia tak dengung. Dia kena dengung ke hidung. Habban, dia bunyi ke sini. Habban wa nabata. Ya. Tu tanwin bertemu waw. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah tanwin bertemu waw. Ni. Idgham ma'al gunnah. Jadi dengung pun 2-3 harakat. Habban wa nabata. Nabata pun pendek. Ya tak? Nabata. Salah. Sebab itu mad iwab. Dia kena nabata. Cukup je. Kita ambil point ni ya. Maknanya kita test ni je kat student. Jangan panjang-panjang. Jadi kita kena kuasai benda-benda ni. Ayat ni sebelum kita ni lah, kita tak payah jauh-jauh.
Jadi habban wa nabata. Sorry. Habban wa nabata. Terus sirajan wahhaja. Wah. Jangan wahaja. Wahhaja. Ada sabdu. Ni ingat ada sabdu. Wahhaja. Sirajan wahhaja. Haja. Dua harakat juga. Wahhaja. Salah. Dua harakat. Harakatnya wahhaja. Cukup. Sirajan wahhaja. Ha tadi, ha ni pedas. Ha tu ha. Habban pedas. Ya, habban. Okey. Seterusnya satu lagi cukup. Di sini kena jaga. Di sini ada qalqalah. Qalqalah sughra. Jadi dibaca zajratun wahidah. Kita nak test. Macam mana kau nak berhenti? Berhentikan macam ni. Ni berhenti kau baca. Jadi berhenti wahidah. Kalau dia tak boleh berhenti, ada tak tahu dah tu. Senang je. Zajratun kita baca qalqalah sughra sebab dia pertengahan ayat. Di pertengahan ayat. Jadi zajratun wahidah. Okey, sikit. Jadi kita ada 3 tempat kita akan test, iaitu Iqra 5 muka surat 20, Iqra 5 juga muka surat 27, dan Iqra 6 muka surat 1. Iqra 5 kita sentuh tanda mim dengan ba. Boleh tutup mulut kasaratum ataupun renggang mulut kasaratum ba. Dua-dua boleh. Kalau budak kasaratum ba boleh. Ataupun dia tutup mulut kasaratum ba boleh. Sedikit pencerahan. Ini mati bertemu dengan ba muka surat 27. Di situ kita ada bacaan mad lazim kalimi musaqqal tadi waladdallin. Dan juga Iqra 6 kita sentuh dinamakan idgham ma'al gunnah. Idgham kita masukkan apa? Kita tak baca habban wa nabata. Habban wa nabata. Boleh ya? Jelas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup. Ada 3 tempat ya. Iqra 5 surat 20 tadi yang satu baris tu. 27 satu baris juga. Iqra 6 idgham ma'al gunnah satu baris juga. Dah cukup. Okey, ada pertanyaan daripada fellow tuan-tuan, doktor-doktor semua? Ada pertanyaan? Okey, Iqra 5 muka surat 20, Iqra 6, Iqra 5 juga muka surat 27. Satu baris tu. Iqra 6 idgham ma'al gunnah muka surat 1. Cukup ya? Mudah-mudahan kita dapat menguasainya dan kita test belajar tu dengan betul lah. Kalau kita tak betul, maka belajar tu pun tak betul lah. Ustaz, yelah kita tengok macam skala 2 dengan 1 ni. Okay, skala 2 ni mungkin pertengahan lah kan.
Kalau pelajar tu yang skala 1 ni kalau tergagap sikit macam satu memang skala 1 lah kan. Skala 2 ni tadi Ustaz cakap. Dia boleh baca ikut tajwid. Katakan kita suruh pelajar tu ulang balik baca mengikut tajwid. Dia maknanya betul lah kan. Tu dia akan berada di skala 3 lah kan. Tu maknanya jadi kita jumpa kita test. Okey, baca. Dia baca habba wa nabata. Kita kata tolong baca dengan tajwid. Okey. Kita suruh dia ulang lagi sekali, 2-3 kali. Mungkin teramam ke, kita pun tak tahu kan. Macam kita lah di test kan. Kadang-kadang kita tahu benda tu, tapi bila disuruh baca, dia baca macam biasa je. Jadi kita suruh dia baca 2-3 kali. Kita nak dibaca dengan tajwid. Kan? Jadi bila dia baca tajwid tu, contohnya bau contohnya dia ulang bau wa naba maknanya dia boleh baca tapi dia nak melancarkan benda tu kan. Itu kita tengok dia punya skalanya. Mungkin dia boleh sambung tapi kita tengok dia punya kekuatan dia. Tu kita mungkin dia masuk skala 2 tapi permulaan. Tapi itu pentingnya kita letakkan dulu je. Yang pentingnya nanti pembimbing ni akan kita macam kita pensyarah lah. Kita tahu budak ni lemah, budak ni kurang sikit saja. Tu pembimbing tu baru kita fokus. Yang ni kita nak tahu dia punya skala sikit je. tahap dia lah. Tahap dia je, mudah je. Tahap dia kat mana? Kita kategorikan dia kepada 3 kategori dia sebenarnya. Satu, memang tak boleh nak baca. Dua, ada masalah pembacaan dia, boleh baca tapi ada masalah. Lancaran dan tajwid. Yang ketiga ni memang cemerlang lah. 3 ni bagus lah. 3 cemerlang. Tapi ada yang cemerlang tapi dia tak tahu hukum. Tak tahu hukum tu masuk juga yang kedua. Tapi kita catatkan catatan di situ tidak tahu hukum. Itu je. Lancar tapi tidak tahu hukum. Kita boleh belajar macam ni. Kalau baca dia bagus, dia boleh baca cantik, kita boleh dia jadi pembimbing, tapi kita kena slotkan untuk dia untuk tahu hukum. Okey. Macam anak kita lah. Anak kita tak tahu hukum tapi dia boleh baca. Betul tak? Baca dia betul tapi dia tak tahu hukum. Sebab dalam resam Osmani sebenarnya lebih mudah sebab dia menggunakan coding yang digunakan. Coding ya. Biar sama ada gunakan resam Osmani sebab tu resam Osmani lebih mudah untuk kita menjaga kita tu. Tapi mungkin kita boleh masukkan jugalah kelancaran bagus yang ketiga. Tapi kita masuk 3 tu kita kata perlu penerangan kepada hukum. Budak ni kepada hukum. Dia boleh baca. Sebab Iqra yang kedua ni kita tak belajar pun hukum ni. Kalau budak-budak ni dia tengok tulisan pun dia dah tahu dah macam mana nak baca. Dia tak nyatakan mak lazim kata apa tak ada. Tak ada. Dia macam tu lah kan. Dia tengok dia dah tahu macam mana nak baca. Cuma nanti kelancaran kalau dia nak jadi kelancaran ataupun kita nak jadikan dia pembimbing nanti kepada rakan dia, itu kita ada kena satu slot dah untuk dia tahu hukum tajwid itu je. Kan? Okey. Dan satu lagi Ustaz, yang dalam Excel yang diberikan tu, yang daripada mana? Daripada dari segi tahfiz ke apa ke? Itu saya rasa dari segi kompetensi dia lah, dia punya kompetensi. Saya rasa tak semestinya tahfiz. Kadang-kadang dia mungkin pergi pensijilan imam. Sijil imam. Dia kadang-kadang ada bagus. Dia bagus bacaan dia. Kan dia tak masuk tahfiz, dia tak apa, tapi dia kadang-kadang hari Minggu pergi ikut mak dia ke apa ngaji Quran kan.
Itu kita kena kita, itu peranan kita sebagai apa orang kata pentasih lah. Orang kata pentasih ni dia kena berbual dengan student ni. Apa kekuatan budak ni ada. So kita take note lah, kita tulis note dekat tu lah. Kekuatan budak ni apa? Contohnya masa cuti dia pergi sijil mengaji ke, dia ambil sijil mengaji kan, ataupun dia pergi dia ada tahfiz tadi, salah satunya lah. Memang daripada sekolah, memang daripada mak bapak dia daripada kecil dia ajar tentang tajwid, dia dah mengaji, itu dia punya bacaan dia memang baik. Kita itu dia punya latar belakang dia berbeza-beza. Itu peranan kita lah sebagai kita kena berbual sambil kita menanya latar belakang dia. Itu peranan kita. Kan? Okey, satu lagi saya nak tanya, agaknya lah kan. Okey. Agaknya boleh tak kita masuk satu kolom ni saja kita nak tahu awak semayang 5 waktu ni sebenarnya boleh. Umumnya berapa? 5 waktu cukup ataupun on average sebenarnya saya 3 waktu saja. At least kita tahu dari segi dari segi rukun Islam ni dia orang ni cukup tak ada sebagai boleh apa kan. So jadi kalau kita tahu bagus juga kita take note satu kolom lagi kita tanya solat dia. Dan jadi kita sekali harum lah kita tanya maknanya mengajinya dan juga solat setiap hari kan, macam mana dia punya solat dia. Bagus juga kita. Jadi kalau TNC Hepa nak nak data ke, kita dah ada dah solatnya, mengaji ni macam mana, solatnya macam mana. Okey lah tu, cantik lah. Cantik lah. Okey, terima kasih Haji. Terima kasih kerana hadir. Jadi solat tu jangan tanya banyak-banyak sangat. Yang penting on average awak ni semayang berapa waktu cukup. Cukup 5 waktu ke 4 waktu ke, cukup lah, itu je kita nak. Kita tik kadang-kadang kan sekali-sekala. Itu peranan kita lah, peranan kita. Kan macam mana kita nak mengubudi, kita tahulah, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk kita mengendalikan benda tu kan, latar belakang dia. Sambil tu insya-Allah kita dapat improve kita punya Al-Quran lah kan, daripada sini. Sikit-sikit yang saya terangkan ni lah, insya-Allah. Jadi student ni sebenarnya kita kena buat penilaian ni tarikh akhir dia bila ya, sebab student ni akan habis tau sekejap lagi tau. Dah tinggal berapa minggu je ni. Berapa je kita everybody have to be alert tu tau. Norizam ada tarikh dia orang tak agaknya yang dia orang last kali tu. Sebab takut dia orang tu pun dah sibuk dah tu nanti. Tak tahulah Haji Suhaili Kita tanya nak kena tahu tarikh dia tu. Boleh juga kita takut. tanya. Tapi dia cakap itu dia tu bulan 9 ni, yang bulan ni lah kan. So kalau ikut benda tu bulan 9 dah tinggal beberapa minggu je dah ni. Betul lah. So kita kena tahulah tarikh bila last kali kan sepatutnya. Sebab kita kena intensif kan. Betul. Lagi satu kita pun nak kena tahu dia orang ada kelas tak ada kelas. Apa tu kan. Kena call dia orang juga tu. Ada respon daripada ni Daim? Urusan kita tak dari segi management. Budak-budak ni bila sebenarnya habis? Ustaz nak tanya. Kalau yang kita nilai ni Man, suara tak dengar Man. Tak dengar. Okey. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Ustaz, nak tanya. Kalau pelajar yang kita nilai ni berada di tahap yang memuaskan pendidikan, tapi saya punya untuk kita confirmkan betul tak? Maksudnya Allah terlam tunggu suara. Kau pakai komputer ke pakai handphone ni Man? Handphone ni. Handphone dekat kan, handphone dekat kau. Dengar. Okey. Dengar. Okey Ustaz. Kalau pelajar yang kita nilai ni kau ada putus-putus ke? Tengok. Ada putus-putus dah.
Kau tulis. Tarik. Tarik dalam tu. Nanti dia keluar. Belum. Itu tanya lain. Tanya pasal bajet tu. Apa dia tanya pasal bajet. Okey, ada apa-apa respon ataupun komen daripada kita punya fellow, pembantu fellow, kita punya staf pentadbiran kita? Ada tak? Sebelum saya menutup lah majlis kita pada pagi ini. Dia pergi Perak dengan Ada apa-apa? Kalau tak ada kemudian lah kita kena minta kita buat pembincangan tarikh video kan? InsyaAllah ni. Nanti takut budak-budak tak ada. Dia dah tak ada. Betul. Betul, kita kena segerakan tu. Pemimpin? Tak payah. Pemimpin kena jika sekiranya ada yang kita saya rasa yang pembimbing ni pembimbing perlu ditapis kan. Yang kita setakat kita nak test budak ni tak adalah. Yang pembimbing pengajar perlu ditapis. Itu perlu sebab dia kena ada penguasaan ilmu tajwid yang betul lah. Bila kalau kita tak ajar dengan betul, jadi budak-budak ni akan terus salah lah. Dia jadi macam apa, kita dulu mengaji kampung, tak seronok lah. Jadi kita universiti ni perlu ada, orang kata dari segi tajwid dia tu orang kata baik lah. So saya rasa daripada database yang database yang kita ada tu, jadi kalau kita nak pilih pembimbing, mungkin ustaz ambil daripada yang kita dah cadangkan tu lah. Boleh. Kita akan tapis lah. Kita akan tapis. Maknanya pembimbing tu maknanya apa yang disuggest oleh fellow dan sebagainya, itu saya akan tapis dah. Kita tak perlu ke Parit Raja, maknanya saya akan tapis terus di sini. Kalau kita buat Parit Raja, dia banyak kerja kan. Kita tak perlukan banyak masa lah untuk benda ni. Terus kita ajak on je. Siapa yang bagus, kita akan on. Okey. Ada apa-apa lagi? Akmal ya? Kena pemimpin kena tapis ya? Okey. Terima kasih. Okey semua. All the best ya. InsyaAllah. Kan sikit kita punya kita punya fokus kita pada hari ni. Mudah-mudahan kita dapat Allah bantu kita, memudahkan kita dalam kita nak semaikan Al-Quran dalam jiwa mereka, insyaAllah. Itu kita tutup dengan tasbih surah dan suratul As. Subhanallah. Ini tu surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.